Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik semua. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar dan doa penarang hati. Boleh adik-adik? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tah alaina hikmataka wansyur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, seterusnya Cikgu Hana ada satu cerita, iaitu di sekeliling rumah cikgu ada ramai orang. Mereka merupakan jiran cikgu. Cikgu ada jiran di sebelah kanan rumah cikgu, di sebelah kiri rumah cikgu, di tingkat atas dan di tingkat bawah. Kami semua sangat rapat. Kami saling bekerjasama, tolong-menolong. Terutama ketika ada majlis kenduri kendara. Kami akan tolong memasak, mengemas dan sebagainya. Selain itu, jika jiran-jiran kami ada mengalami kesusahan, kami akan membantu dengan memberi sedikit bantuan berbentuk barangan dapur. Ia dapat meringankan beban jiran kami sendiri. Dengan cara itu, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim kami sesama jiran. Jika berlaku kecemasan, kita boleh meminta tolong mereka semua. Baiklah, Cikgu Hani nak tanya adik-adik semua. Adik-adik semua kenal dengan jiran adik-adik? Bagus adik-adik kenal dengan jiran adik-adik. Kerana jika berlaku kesusahan, adik-adik boleh minta tolong daripada jiran-jiran adik-adik sendiri yang adik-adik kenal, bukan yang adik-adik tidak kenal. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai adab-adab berjiran. Apakah itu jiran? Jiran merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di tingkat atas, di tingkat bawah hingga 40 buah rumah di setiap penjuru. Baiklah, sebelum Cikgu Hana memberitahu adab-adab berjiran, mari kita saksikan video Omar dan Hana, iaitu berbaik dengan jiran. Omar dan Hana berbaik dengan jiran. Omar, Hana. Ya, Mama. Boleh tolong Mama tak? Boleh. Tolong beri buah-buah ni kepada jiran kita. Jiran? Ustaz Musa, Pakcik Yahya dengan Makcik Huda tu jiran kita. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam semua. Kami bawa buah dari Mama. Wah, terima kasih. Mari semua, mari pergi melawat Pakcik Yahya. Pakcik Yahya? Kerana Pakcik Yahya tidak sehat. Ya ke? Marilah Ustaz, kita pergi sekarang. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Ustaz nak bawa makanan untuk mereka. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Makcik Huda. Waalaikumsalam semua. Kami ada buah untuk Pakcik Yahya dan Makcik Huda. Pakcik Yahya, makanlah buah ini untuk sihat. Terima kasih. Bila perut kenyang badanku kuat. Wah. Pakcik silakan minum, Pakcik silakan makan. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Potongkan dulu barulah mudah dimakan. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Baiklah, kita sudah menonton video Omar dan Hana sebentar tadi.
Sekarang, Cikgu Hanim akan memberitahu kepada adik-adik semua 3 perkara iaitu adab-adab berjiran yang baik, adab-adab berjiran yang tidak baik dan hikmah atau kepentingan beradab dengan jiran. Adab-adab berjiran yang baik. Pertama, saling bertegur sapa di antara satu sama lain. Kedua, saling tolong-menolong meringankan beban sesama kita. Ketiga, saling bertolak ansur. Yang keempat, kita perlulah ziarah menziarahi terutama mereka yang sedang sakit dan yang sedang uzur. Dan yang kelima, saling bermaaf-maafan jika ada perselisihan faham atau melakukan kesilapan tanpa sengaja. Ada adab berjiran yang tidak baik. Pertama, bermasam muka atau sombong dengan jiran sekeliling. Kedua, tidak mahu menolong antara satu sama lain. Ketiga, sentiasa berburuk sangka antara sesama jiran. Keempat, tidak mahu bertolak ansur dengan jiran sekeliling. Dan yang kelima, tidak suka ziarah menziarahi jiran. Hikmah atau kepentingan beradab dengan jiran. Yang pertama, dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran. Yang kedua, kita mudah mendapat bantuan dan pertolongan daripada jiran sekeliling kita. Yang ketiga, menambahkan rasa kasih sayang dan hormat menghormati antara jiran. Yang keempat, dapat melahirkan masyarakat bersatu padu dan penyayang. Yang kelima, disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik semua, sebentar tadi Cikgu Harim telah terangkan 3 perkara penting dalam adab berjiran. Adik-adik faham? Baiklah, apakah 3 perkara yang Cikgu Harim sebutkan sebentar tadi? Yang pertama, ya betul, adab-adab berjiran yang baik. Yang kedua, betul, adab-adab berjiran yang tidak baik. Dan yang ketiga, betul, hikmah atau kepentingan beradab dengan jiran. Baiklah, adik-adik semua telah faham apa yang Cikgu Harim ajarkan sebentar tadi. Seterusnya, kita bersama Cikgu Shaleha melakukan aktiviti. Okey adik-adik, tadi adik-adik dah tahu kan apa tu jiran? Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu, adik-adik kena fokus tau dengar cerita cikgu. Sebab selesai sahaja cikgu bercerita, kita akan menghasilkan sesuatu. Adik-adik nak tahu apa tu? Kenalah dengar cerita cikgu dulu. Boleh? Okey, kalau dah bersedia, jom kita dengar cerita cikgu. Cikgu ingin menyampaikan satu cerita yang bertajuk Sayangi Jiran. Ini Aiman dan ini Syasha. Aiman dan Syasha merupakan jiran tetangga. Mereka berdua sangat rapat. Aiman dan Syasha menjadi rapat sebab dahulu keluarga Aiman pernah menolong keluarga Syasha ketika dalam kesusahan. Semenjak hari itulah Aiman dan Syasha menjadi sangat rapat. Pergi sekolah bersama-sama, belajar pun bersama-sama. Pada suatu hari, di sebelah rumah Syasha diduduki oleh jiran baharu, iaitu Mimi dan juga Badrul. Mimi dan Badrul ini merupakan adik-beradik, tetapi mereka tidak suka berkawan dan mereka lebih memilih untuk bermain di rumah mereka sendiri. Syasha dan Aiman berasa sangat gembira kerana mendapat tahu mereka mempunyai jiran baru dan mereka berdua pun teringin untuk berkenalan dengan Mimi dan juga Badrul. Syasha pun berkata kepada Aiman, "Aiman, sebelah rumah Syasha kan ada jiran baru. Jom kita pergi berkenalan." Dan
Aiman pun membalas, "Jom Syasha, mungkin mereka boleh jadi rakan kita." Dan dengan senang hatinya, mereka pun pergi ke tempat Mimi dan juga Badrul. Setibanya mereka berdua di tempat Mimi dan Badrul, mereka pun memberi salam, tetapi tiada satu pun sahutan yang disambut. Assalamualaikum. 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 Aiman pun berkata kepada Syasha, "Syasha, mungkin mereka sedang berehat ataupun tidur. Jomlah kita balik." Dan Syasha pun berkata, "Jomlah Aiman, lain hari kita datang lagi ya." Dan mereka pun dengan penuh perasaan sedih kembali ke rumah mereka. Keesokan paginya, Mimi dan Badrul bermain-main di halaman rumah mereka. La 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 la. Syasha dan Aiman pun terlihat Mimi dan Badrul yang sedang bermain. Dan mereka pun teringin ikut bersama mereka. Dan mereka pun pergi ke tempat Mimi dan juga Badrul. Setibanya Syasha dan juga Aiman di tempat Mimi dan Badrul, mereka pun memberi salam. Assalamualaikum. Hai, saya Syasha dan saya Aiman. Boleh kami berkenalan? Tetapi Mimi dan Badrul segera masuk ke dalam rumah mereka tanpa menghiraukan perbualan Syasha dan Aiman. Syasha dan Aiman berasa sangat sedih dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Semasa dalam perjalanan kembali ke rumah mereka, Syasha pun berkata kepada Aiman, "Aiman, mungkin mereka berdua belum biasa di tempat baru. Lain hari kita pergi lagi ya, jangan sedih." Begitulah perasaan Syasha dan juga Aiman. Mereka berasa sangat sedih, tetapi mereka menganggap bahwa Mimi dan juga Badrul belum biasa di tempat baru. Selang beberapa jam kemudian, Mimi dan juga Badrul kembali bermain di halaman rumah mereka. La 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 la. Dan tiba-tiba Badrul terjatuh dan menangis. Dengan perasaan cemas, Mimi bertanya kepada Badrul, "Kenapa ni abang? Kaki abang berdarah lah." Dan tanpa disengaja, Syasha dan juga Aiman ternampak situasi tersebut dan mereka segera membantu Badrul. Mimi segera memaklumkan kepada ibunya tentang Badrul, sementara Syasha dan juga Aiman memangku Badrul untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Badrul mendapat rawatan, Mimi dan juga Badrul segera meminta maaf kepada Syasha dan juga Aiman tentang kesalahan yang mereka telah lakukan pada tempoh hari. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Syasha dan juga Aiman kerana telah membantu Badrul. Semenjak hari itu, mereka telah menjadi kawan yang rapat. Semenjak dari kejadian tersebut, Mimi dan Badrul telah berkawan rapat dengan Syasha dan juga Aiman. Mereka sangat gembira. Mereka telah mempunyai banyak rakan dan boleh bermain bersama-sama. Okey adik-adik, itu sahaja untuk cerita pada hari ini. Okey, apa situasi yang boleh kita contohi dari cerita tadi? Ya, tolong menolong. Lagi satu? Lagi satu, ada dua. Berterima kasih. Pandai semua. Okey, apa sikap yang kita perlu contohi dari 4 orang ini? Okey, bagi Aiman dan juga Syasha, apa yang perlu kita contohi? Tidak berburuk sangka. Betul. Lagi satu? Tolong menolong. Lagi? Bertegur sapa, pandai. Okey, bagi Mimi dan juga Badrul. Okey, bagi Mimi dan juga Badrul, apa yang kita boleh contohi adab untuk berjiran?
berterima kasih. Okey, lagi satu. Minta maaf. Pandai semua. Kalau yang tidak boleh dicontohi, apa dia? Tidak mahu berkawan. Betul. Okey, pandai adik-adik semua. Terima kasih semua. Semoga cerita tadi bermanfaat untuk adik-adik semua. Wah, nampaknya adik-adik semua fokuslah dengan cerita cikgu tadi. Tepuk tangan semua. Okeylah. Sebelum tu, cikgu nak tanya, tadi cikgu bercerita menggunakan apa? Siapa tahu? Patung. Baiklah, sebenarnya cikgu menggunakan papet jari. Cuba ulang. Papet jari. Okey. Siapa yang nak buat papet jari? Angkat tangan. Wah, semua naklah. Okey, kalau semua nak, jom kita hasilkan papet jari. Okey, jom. Okey semua adik-adik. Semua dah dapat bahan-bahan tu? Dah? Okey, sebelum kita mula, kita cek lagi sekali. Okey, cuba angkat siapa yang dah dapat baju papet. Okey, dah. Tudung yang perempuan. Dah. Rambut yang lelaki. Dah. Okey. Muka. Dah. Perhiasan. Okey, dah. Okey, kalau dah, boleh kita mula. Kongsi-kongsi gam ya semua. Pertama sekali kita kena gam baju papet. Okey. Gam kena kongsi-kongsi tau. Selepas tu kita lekat muka dahulu. Okey, bagi yang perempuan, kita lekat muka ni dekat tudung. Kalau lelaki, lekat rambut sahaja ya. Gamkan rambut dan lekatkan dekat muka. Bagi perempuan, gamkan dahulu muka dan lekatkan pada tudung. Okey, dah siap. Okey, selepas tu kita gam kembali tudung tadi. Ni bagi yang perempuan dahulu ya. Tegam dan lekatkan pada baju papet. Kalau yang lelaki, gamkan dahulu belakang muka papet dan lekatkan pada baju papet. Betul. Semua dah? Okey, terakhir. Perhiasan. Okey, gamkan dahulu perhiasan. Okey, kalau dah, dekatkan pada baju papet. Yeay! Dah siap. Sekarang, cikgu nak 2 orang wakil hantar dekat cikgu papet. Boleh? Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, cikgu panggil nama. Alia dengan Izzat. Okey. Persilakan hantar. Terima kasih Alia dan Izzat. Comel lah. Comel tak adik-adik? Comel kan? Okey, sekarang cikgu nak memperkenalkan dahulu jiran cikgu. Okey.
Ini nama dia Makcik Uda. Makcik Uda kan tinggal di sebelah rumah cikgu. Makcik Uda ni sangat baik. Selalu pergi rumah cikgu. Baik tak Makcik Uda? Siapa yang nak jumpa dengan Makcik Uda? Angkat tangan. Okey, kalau nak, bolehlah berkunjung dekat rumah cikgu. Okey, sekarang Alia pula. Alia, ni siapa? Siapa nama papit jari Alia? Kakak Maira? Kakak Maira siapa? Jiran belakang. Kenapa Alia buat kakak Maira? Oh, kakak Maira selalu tolong hantar Alia. Baiklah, kakak Maira. Alia ada ucap terima kasih tak? Ada. Baik, Alia. Pandai, Alia. Okey, seterusnya. Izzat. Izzat, ni siapa? Pak Cimail. Pak Cimail siapa? Kawan ayah. Oh, kenapa dengan Pak Cimail? Pak Cimail selalu belanja Ijat. Wah, Izzat ada ucap terima kasih? Ada, gitulah. Tepuk tangan semua untuk Izzat dan juga Alia. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa ucapkan terima kasih. Okey, tepuk tangan semua. Okey, terima kasih semua. Okey, Alia dan Izzat boleh ambil balik. Simpan tau. Terima kasih. Okey, adik-adik, aktiviti seterusnya adalah membuat lembaran kerja. Okey, sebelum tu kita baca arahan dia dulu. Arahan dia, tandakan raid pada adab yang baik terhadap jiran dan tandakan pangkah pada adab yang tidak baik terhadap jiran. Kalau adik-adik nampak gambar yang pertama ni mempunyai adab yang baik, adik-adik kena tandakan betul. Raid di petak sebelah kiri. Kalau adik-adik nampak gambar ni, gambar yang tidak mempunyai adab yang baik, adik-adik kena tandakan apa? Pangkah. Betul. Di sebelah petak kiri. Betul. Lepas adik-adik dah tandakan raid dan pangkah pada gambar yang berkaitan, adik-adik kenalah warnakan mana gambar yang mempunyai adab yang baik. Boleh? Okey. Kalau boleh, jom kita mulakan. Okey, adik. Kita tengok gambar yang pertama ni. Jiran yang pertama tengah buat apa tu? Menyapu. Lepas tu, yang sebelah jiran tu buat apa? Bercerita. Adik nampak jiran yang ni tolong yang ni tak? Tak kan? Jadi, kalau tak tolong-menolong, dia tergolong di bahagian mana? Sama ada adab yang baik ataupun yang tidak baik? Betul, yang tidak baik. Jadi, kalau adab yang tidak baik, adik-adik perlu tandakan raid ataupun pangkah. Apa dia? Pangkah. Betul. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua ni, semua orang tengah buat kerja. Saling tolong-menolong kan? Ni apa dia buat, adik-adik? Pegang plastik sampah. Yang ni? Betul, tengah menyapu. Yang ni? Sama juga. Betul, jadi kalau semua orang tolong-menolong, dia tergolong dalam bahagian mana? Adab yang baik kah atau adab yang tidak baik?
Adab yang baik. Betul. Yeay, tepuk tangan. Okey, kalau adab yang baik, kena tandakan apa? Right, betul. Yeay. Tahniah adik-adik. Pandailah semua. Tepuk tangan dulu. Yeay, semua dah pandai kan? Okey, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Okey adik-adik, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sebelum tu cikgu nak tanya, apa yang kita belajar hari ini adik-adik? Betul, kita belajar tentang jiran. Okey, apa tu jiran adik-adik? Yeay, betul. Jiran merupakan orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Yang kedua, kita belajar tentang adab. Okey, adab terbahagi kepada dua. Adab yang baik dan juga adab yang tidak baik. Okey, selain tu kita belajar apa lagi? Yeay, kita belajar tentang kepentingan berjiran. Pandai semua. Okey. Sebelum tu, kan tadi kita belajar dua adab. Adab yang baik dan juga adab yang tidak baik. Okey. Boleh cikgu tanya? Boleh. Okey. Cuba sebutkan apa semua yang ada dalam adab yang baik. Ada 5. Sebutkan. Yang pertama, apa? Tolong menolong. Betul. Yang kedua, bertegur sapa. Yang ketiga, apa dia? Ziarah menziarahi. Lepas tu, apa lagi? Bertolak ansur. Dan juga salin bermaaf-maafan. Pandai. Wah, jadi anak-anak yang bijak lah adik-adik ni. Okey, adab yang tidak baik pula. Sebutkan. Ada 5 juga. Yang pertama, apa dia? Okey, clue. Apa dia tu adik-adik? Apa dia? Sombong. Betul. Bermasam muka. Okey, yang kedua, tidak tolong menolong. Yang ketiga, tidak menziarahi. Yang keempat, apa dia? Keempat apa? Tidak bertolak ansur. Yang kelima, apa? Sering berburuk sangka. Betul Sakinah. Okey, baiklah adik-adik. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga ia memberi satu kebaikan kepada adik-adik semua. Tapi sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita, apa yang perlu kita buat selalu? Apa semua? Kita jangan lupakan. Okey, apa? Betul. Baca doa. Doa apa? Doa selepas belajar. Okey semua, tanda tangan. Ikut cikgu baca ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin.
Okey, semua ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan boleh digunakan di luar sana. InsyaAllah. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi.